أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, barisan imam, barisan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama dan selamanya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita sempat untuk sama-sama duduk dalam satu majlis, yang mana dalam satu majlis tidak akan berhimpun umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana berhimpun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, di situlah akan ada berbondong-bondong para malaikat akan pergi kepada majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana malaikat Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Kalaulah kita tengok apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang menjaga arasy, ada malaikat yang menjaga gunung ganang, ada malaikat yang menjaga lautan dan sebagainya. Dalam banyak-banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang menjaga ataupun yang mencari majlis-majlis ilmu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi gambarkan bagaimana suasana ketika mana majlis ilmu itu dicari oleh malaikat. Ketika mana ribuan malaikat turun ke bumi, andai kata seorang malaikat itu dapati di sini ada majlis ilmu, di surau Al-Ihsan ada majlis ilmu, maka malaikat yang bertemu dengan majlis ilmu itu akan memanggil malaikat yang lain. Wahai para malaikat yang lain, di sini ada majlis ilmu, datanglah ke sini. Maka begitulah yang disebut oleh Nabi, ramai malaikat yang datang kepada majlis ilmu. Untuk apa? Untuk membentangkan sayap-sayap malaikat, bertindang-tindang sayap malaikat untuk memayungi mereka-mereka yang berada dalam majlis ilmu. Selesai dalam majlis ilmu, apa yang mereka buat? Mereka akan pergi bertemu dengan Allah, menghadap Allah, bagi tahu kepada Allah, wahai Allah, tadi aku turun ke bumi sekian-sekian, aku melihat manusia-manusia sekian berkumpul dalam satu majlis, wahai Allah, mereka menghidupkan, mereka menceritakan perihal keagungan kamu ya Allah, menceritakan ilmu-ilmu kamu ya Allah. Bila mana mereka menyembah kepada Allah, ketika itulah apa kata Allah? Wahai para malaikat, sesungguhnya ramai mana manusia yang berada dalam majlis ilmu, kesemuanya yang mana ada majlis ilmu, aku ampunkan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Lalu dalam ramai-ramai malaikat yang menyembah kepada Allah, yang melaporkan kegiatan manusia kepada Allah, ada seorang malaikat yang bertanya kepada Allah, wahai Allah, tadi aku turun, ada 2-3 tempat aku pergi majlis ilmu, wahai Allah, tapi ada satu majlis ilmu ya Allah, aku melihat ada seorang lelaki. Aku melihat ada seorang lelaki yang mana lelaki itu tidak masuk dalam majlis, tetapi lelaki itu menjengukkan daripada luar, melihat daripada luar, lalu dia berlalu sahaja daripada majlis itu. Wahai Allah, bagaimanakah nasib dia, wahai Allah? Apa jawab Allah? Allah kata, orang itu pun aku ampunkan dosa dia. Masya Allah. Sebab itulah luar biasa ketika mana seseorang umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majlis ilmu. Meskipun orang itu tidur, tidak apa. Sebab dalam majlis ilmu itu ada keberkatan. Sebab itulah kalau ada majlis ilmu, apa yang diajarkan oleh guru-guru kami dulu, bawalah anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita tak tahu apa-apa, berlari dalam masjid, tak apa. Buat bising, tak apa. Asalkan dia duduk dalam majlis yang penuh dengan keberkatan. Jadi insya-Allah mukadimah untuk hari ini dikatakan 20 minit dan 10 minit dah habis. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita dah sampai kepada 10 fasal yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ketika mana kita masuk dalam bulan Ramadan, hadis berkaitan dengan doa Jibril dah bincang ke belum?
Yang doa Jibril datang kepada Nabi, dah bincang ke belum? Dah, belum. Okay, baik. Tak adalah bincang benda sama. Sebab Ramadan ni biasalah, bila mana kita buat kuliah Ramadan, benda sama lah. Bila panggil ustaz, benda sama. That's why saya tanya, sebab tak nak bincang benda sama. InsyaAllah, at least ibu dan ayah pada hari ini dapat ilmu yang baru. Datang ke majlis ilmu, dapat ilmu yang baru, itu sesuatu yang baik. Jadi Alhamdulillah, ketika mana kita masuk dalam bulan Ramadan ni, semua orang tahu pintu langit dibuka. Barang siapa yang berpuasa akan masuk dalam syurga yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Dan pahala bulan Ramadan ini dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, andai kata umat kamu solat akan dapat ini, andai kata umat kamu buat umrah akan dapat ini, zakat, sedekah, akan ada pahala masing-masing, telah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ulama, pahala yang disebut untuk mereka-mereka yang berpuasa kepada Allah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah, manusia yang berpuasa, mereka berpuasa untuk aku, biar aku saja yang menyimpan ataupun merahsiakan pahala-pahala mereka. Sebab itulah bagaimana para ulama menceritakan perihal di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika mana manusia dibangkitkan oleh Allah di pada mahsyar, kita dibangkitkan di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu akan ingat apa yang dia lakukan ketika mana di bumi dulu. Andai kata dia hidup selama 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Sepanjang 70 tahun dia hidup, dia akan ingat apa yang pernah dia lakukan daripada balik sampai dia mati. Ingatan kita itu akan kuat. Meskipun dekat dunia dulu banyak makan semut, tapi tidak. Ketika mana seseorang manusia dibangkitkan oleh Allah, segala ingatan dia akan ingat. Sebab itulah ketika mana kita dibangkitkan, kita dalam keadaan ketakutan. Sebab kita tahu banyak mana dosa kita, kita tahu banyak mana pahala kita, kita tahu banyak mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila mana dihidupkan di pada mahsyar, dihimpunkan di pada mahsyar, bila mana Allah memanggil, orang pertama yang akan dihisap oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam, diikuti dengan para nabi yang lain. Selesai kesemua para nabi yang lain, bermulalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dihisap. Maka dipanggillah, ini diceritakan oleh para ulama, dipanggillah seseorang, wahai si fulan, datanglah. Allah menyebut namanya, nama yang diberi oleh ibu dan ayahnya. Kalaulah nama itu membawa maksud yang baik, nama itulah akan didengari oleh seluruh penghuni-penghuni mahsyar ketika itu. Maka bangunlah manusia ketika itu. Berjalanlah manusia ke depan dalam keadaan seluruh pada mahsyar melihat bagaimana lelaki itu sedang berjalan, tergetar-getar kakinya kerana ketakutan. Bila mana Allah memanggil lelaki itu ke depan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak mana dosanya, ditunjukkan oleh Allah banyak mana pahalanya. Adakah dia sudah tahu? Adakah dia sudah expect yang dia banyak itu pahalanya? Ya. Dia telah pun tahu yang dia buat pahala banyak mana. Dia telah pun tahu dia buat dosa banyak mana. Akan tetapi bila mana dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak mana pahalanya, ketika itulah dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, ketika mana aku di dunia dulu ya Allah, aku tahu aku solat banyak mana wahai Allah. Aku tahu aku sedekah banyak mana wahai Allah. Aku tahu banyak mana pahala yang aku buat. Tapi kenapa di hadapan aku ini ya Allah banyak sangat pahala ini ya Allah? Datang daripada mana ya Allah? Ketika itulah Allah jawab, pahala-pahala yang kamu tengok ini datangnya daripada puasa yang kamu kerjakan ketika mana kamu hidup di dunia dulu. Sebab itulah, kalau solat, orang boleh tahu kita solat ataupun tidak. Kalaulah zakat, orang boleh tahu, orang boleh nampak orang itu zakat ataupun tidak. Tapi puasa, orang tak boleh tahu adakah kita ni puasa ataupun tidak. Kita duduk dalam bilik sorang-sorang ataupun kita bawa kereta sorang-sorang, boleh saja kita berbuka, boleh saja kita makan ketika itu. Tapi disebabkan kita tahu kita berpuasa kerana Allah, kita beribadah kerana Allah, disebabkan itulah kita tidak makan, disebabkan itulah kita menahan lapar kita, kerana kita tahu ibadah yang aku buat ini kerana Allah. Maka disitulah datang keikhlasan dalam diri kita.
Sebab itulah satu hari, 5 minit lagi insya-Allah. Sebab itulah satu hari ketika mana Nabi SAW ceritakan kepada kepada para sahabat, ketika mana Nabi Isra' dan Dimi'rajkan, Nabi kata kepada para sahabat, ketika mana aku melihat dalam syurga, aku melihat ada seorang lelaki, yang mana lelaki itu sedang bersandar di pokok syurga, sedang makan buah-buahan syurga, sedang bersenang-senang dalam syurga, sedang menikmati makanan-makanan kenikmatan yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah amalan lelaki itu?" Sifat para sahabat, dia nak tahu apakah menyebabkan seseorang itu diradai oleh Allah. Maka apa jawab Nabi? Apakah amalan lelaki itu ketika mana Nabi melihat dia duduk dalam syurga, makan makanan buahan syurga, hidup dengan senang lenang dalam syurga? Nabi senaraikan amalan yang dilakukan oleh pemuda itu. Nabi senaraikan, Nabi listkan, ketika mana Nabi senaraikan hanya satu sahaja amalan yang dilakukan oleh pemuda itu. Amalan wajib yang lain dia buat. Solat wajib dia buat, puasa wajib dia buat, zakat dia buat. Tapi ibadat sunat lain dia tidak buat, melainkan satu sahaja, kata Nabi SAW. Apa dia, ya Rasulullah? Ketika mana lelaki itu hidup, lelaki itu melihat ada satu pokok yang jatuh di tengah jalan yang menyebabkan laluan orang mukmin ketika itu menjadi sukar, mengganggu laluan orang beriman ketika itu. Maka lelaki itu pergi kepada pokok itu, mengalih pokok itu, dalam niat, dalam hatinya mengatakan, andai kata aku alih pokok ini, boleh jadi Allah tempatkan aku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itulah Allah memandang kebaikan lelaki itu. Allah menilai keikhlasan lelaki itu. Disebabkan itulah asbab lelaki itu mengalihkan pokok itu haqqut tariq. Disebabkan itulah lelaki itu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, teruskan. Disebabkan itulah Allah memasukkan lelaki itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar tak ada satu kisah seorang pelacur? Dia melacur hari-hari, tapi disebabkan dia melihat ada seekor anjing yang dalam keadaan kehausan, dia korbankan kasut yang mahal itu untuk memberi anjing itu minum. Disebab amalan itu Allah memberi hidayah. Asbab dia beri binatang itu makanan, asbab dia beri binatang itu minuman, dimasukkan oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ni tak lama, hidup kita dalam 70-80 tahun. Dan destinasi yang kita nak tuju adalah syurga itu sahaja matlamat kita. Sebab itulah apa sahaja yang kita kerjakan, khususnya dalam bulan Ramadan, jangan tinggal satu perkara. Ya, kita akan bersedekah, kita akan buat amalan ibadah, kita akan bertarawih, tapi jangan tinggal satu ini, kata para ulama. Apa dia? Keikhlasan dalam diri kita. Ikhlas. Buat banyak mana amalan kita, ketika mana tidak ada ikhlas, haba'a manthura. Sebab itulah ada seorang sahabat Nabi SAW. Ketika mana sahabat Nabi ini hidup, ma'ruf dalam kalangan para sahabat, dikenali akan kebaikan dalam kalangan para sahabat, akan kebaikan lelaki itu. Ketika mana ada panggilan jihad, dialah orang pertama akan pergi. Ketika mana ada panggilan untuk memberi sedekah, dialah orang pertama akan berkorban hartanya untuk memberi sedekah. Dia dikenali dengan ibadah yang sangat banyak. Tapi ketika mana lelaki itu wafat, kata Nabi SAW, hiya finnar, kata Nabi, dia adalah ahli neraka. Na'udzubillah. Para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika mana lelaki itu hidup, kami ya Rasulullah menjadi saksi akan kebaikan lelaki itu ya Rasulullah. Kami melihat kebaikan lelaki itu, kami berkorban bersama-sama dengan lelaki itu ya Rasulullah. Akan tetapi kenapa lelaki itu dimasukkan dalam neraka? Apa yang menyebabkan lelaki itu dimasukkan dalam neraka ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, ketika mana dia hidup, dia melakukan banyak amal ibadah. Dia berjihad di jalan Allah. Dia korbankan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Banyak ibadah yang dia buat. Tapi ketika mana dia hidup, dia melihat ramai orang memuji kebaikan dia.
disebabkan dia ketagih pujian manusia, dia suka dengan orang memuji dia, disebabkan itulah tidak ada ikhlas dalam hati dia. Semua ibadah yang dia buat semata-mata nak tunjukkan kepada manusia yang lain. Moga-moga apa yang saya bawa pada hari ini memberi sedikit sentuhan dalam hati kita masing-masing. Tak guna kita bagi 1,000, 2,000 sumbangan yang kita pernah bagi, akan tetapi pada akhirnya kita menghebohkan sumbangan yang kita buat. Ya, betul kata para ulama, sedekah, sumbangan itu terkadang kita boleh hebohkan, tapi terkadang kita kena sembunyikan. Tapi janganlah semua ibadah yang kita buat semua kita heboh-hebohkan dalam media sosial. Tak elok. Kerana ditakuti hati kita akan tergugat. Kita melihat komen ramai memuji kita, kita melihat orang suka dengan perbuatan kita, ditakuti iblis datang untuk menjentik hati kita, untuk lari daripada matlamat yang asal, menyebabkan segala ibadah kita lari daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah sampai itu? Boleh? Ke boleh sikit, sambung sikit lagi? Boleh sama insya-Allah. Baik. Yang saya janjikan tadilah, yang hadis yang Nabi doa, yang hadis yang didoakan oleh Jibril. Wallahu alam, ada yang mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Tapi biasanya bila mana masuk dalam bulan Ramadan, hadis ini sangat famous. Apa dia? Hadis ini akan menjadi satu benda yang menyebabkan kita takut bila mana masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tahu bulan yang diampunkan oleh Allah dosa yang pernah kita buat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah dalam bulan Ramadan. Dalam bulan lain pun Allah Maha Pengampun, tapi dalam bulan Ramadan Allah lebih lagi Maha Pengampun. Sebab itulah ketika mana Nabi SAW, ketika mana Nabi nak menaiki mimbar. Mimbar Nabi ni ada anak tangga 1, 2, 3. Mimbar yang baru dibuat oleh para sahabat yang cantik. Sebab dulu Nabi ada satu tempat untuk Nabi berkhutbah. Kan ada satu pokok yang menangiskan. Itu dulu. Tapi disebabkan ramai para sahabat tak boleh dengar suara Nabi, ada yang tak boleh nampak Nabi ketika mana Nabi berkhutbah, para sahabat invest duit, korbankan duit, cari siapa yang pandai untuk buat mimbar yang cantik, mimbar yang tinggi sikit, supaya ketika mana Nabi duduk di depan, dilihat oleh seluruh para sahabat dan suara Nabi sampai ke belakang. Pengorbanan para sahabat, diinvest duit untuk dijadikan masjid Nabi jadi cantik untuk dilihat. Maka satu hari bila mana Nabi SAW menaiki anak tangga yang pertama, para sahabat duduk di hadapan Nabi sedang menunggu Nabi untuk berkhutbah. Ketika mana Nabi melangkah anak tangga pertama, para sahabat yang duduk di depan Nabi SAW mendengar ucapan keluar daripada mulut Nabi, amin. Para sahabat dengar perkataan itu dengan jelas, amin. Wahai Allah, kabulkan doa ini ya Allah. Para sahabat alert apa yang dilakukan oleh Nabi. Setiap gerak, setiap langkah yang dibuat oleh Nabi, para sahabat nak tahu kenapa Nabi buat. Maka para sahabat tanya dengar, amin. Doa siapa yang diaminkan oleh Nabi tak tahu. Maka Nabi langkah anak tangga yang kedua. Bila mana langkah anak tangga kedua, Nabi menyebut perkataan yang sama, amin. Yang menyebabkan para sahabat lagilah nak tahu doa siapa yang Nabi aminkan. Dan anak tangga ketiga pun sama. Lalu bila mana selesai sahaja Nabi berkhutbah, para sahabat kerumun Nabi bertanyakan soalan kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika mana kamu naiki anak tangga pertama, kedua dan ketiga kami ya Rasulullah, dengar yang kamu ucapkan, amin. Wahai Allah, kabulkan doa ini ya Allah. Ya Rasulullah, doa siapa yang kamu aminkan ya Rasulullah? Dan apakah intipati doa itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi bagi tahu, ketika mana aku menaiki anak tangga pertama, ketika itulah datangnya ketua bagi seluruh malaikat. Datangnya seorang ketua bagi seluruh para malaikat, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada aku, bagi tahu kepada aku, ya Muhammad, aku datang kepada kamu hari ini ya Muhammad, aku nak berdoa kepada Allah, dan kamu ya Muhammad tolong aminkan doa ini ya Muhammad. Bayangkan, satu doa didoakan oleh orang ketua bagi seluruh para malaikat.
Dan diaminkan oleh siapa? Oleh kekasih Allah nombor satu. Mustajab ke tak doa itu? Bayangkan ketika mana manusia tidak ada iblis. Ketika mana iblis masih lagi taat kepada Allah. Ketika mana iblis berdoa, tidak ada satu pun doa iblis tidak dikabulkan oleh Allah. Ini kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bagi tahu apakah doa itu? Jibril datang kepada aku, ya Muhammad, aku nak berdoa kepada Allah. Mana-mana umat kamu ya Muhammad, ketika mana masuk dalam bulan Ramadan, dia hidup dalam bulan Ramadan dan dia keluar daripada bulan Ramadan. Akan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku doakan kepada mereka, celakalah kehidupan mereka. Doa celaka Nabi, bila mana Nabi dengar doa itu, Nabi tanpa berfikir 1 minit, 2 minit, tidak. Melainkan bila mana doa itu selesai, Nabi terus mengaminkan doa itu. Ya Allah, makbulkanlah doa Jibril alaihi salam. Ulama bincang, ada 3 doa, cuma hari ini 1 saja kita bincang. Ulama bincang, siapakah golongan yang disebut oleh Jibril, celakalah buat mereka. Mereka hidup sebelum bulan Ramadan dan mereka hidup dalam bulan Ramadan dan luar bulan Ramadan pun mereka sempat. Akan tetapi dosa mereka tidak diampunkan oleh Allah. Adalah golongan-golongan bila mana masuk dalam bulan Ramadan dan luar bulan Ramadan, mereka masih lagi sama. Dosa mereka buat masih lagi sama. Maksiat yang mereka buat masih lagi sama. Kemungkaran yang mereka buat masih lagi sama. Mulut senantiasa mengumpat kepada manusia yang lain. Mulut mereka selalu memfitnah manusia yang lain. Mulut itu selalu menyebarkan aib orang lain. Tangan itu selalu menimbulkan fitnah. Tangan inilah yang selalu menyebarkan fitnah. Dan kaki itulah selalu melangkah tempat yang tidak mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam bulan Ramadan dia masih lagi tidak berubah. Orang inilah ketika mana keluar dalam bulan Ramadan, celakalah untuk mereka. Seluruh kehidupan mereka celakalah mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab itulah kita tengok, kita nak masuk dalam bulan Ramadan, kita suka happy. Sebab bulan Ramadan, bulan yang ketenangan. Bulan yang mana Allah memberi 1000 rahmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sayang buat mereka yang mana masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak ada perubahan, tidak pernah minta ampun kepada Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosa aku wahai Allah. Tidak pernah puasa dengan baik, selalu melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan makruh, selalu boleh mendatangkan kurang pahala kita dalam bulan Ramadan. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada hari ini, ada beberapa benda saya kongsikan pada hari ini. Nombor 1, hidupkan dalam majlis ilmu, insya-Allah. Bila mana kita hidup dalam majlis ilmu, akan datang keberkatan untuk kita. Nombor 2, apa yang saya kongsikan tadi adalah berkaitan dengan bagaimana membuat sesuatu perkara tapi datangkan keikhlasan dahulu. Ustaz, saya nak bersedekah tetapi selalu ia datang riak, tak apa. Lakukan sedekah. Ketika mana kita selalu bersedekah, insya-Allah ikhlas itu akan datang. Nombor 3 adalah kita ingat apa yang didoakan oleh Jibril alaihi salam, supaya kita tak tergolong dalam golongan itu. Boleh? Bolehlah, insya-Allah. Lain kali pula kita jumpa, insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang saya kongsikan sedikit untuk ibu dan ayah pada hari ini boleh bawa bekal kepada ahli keluarga dekat rumah, boleh sampaikan kepada ahli keluarga, kawan-kawan, sanak saudara, insya-Allah. Ilmu yang manfaat, dikatakan para ulama, ketika mana kamu dapat ilmu itu dan kamu kongsikan kepada orang lain, insya-Allah. Moga-moga apa saya kongsikan dapat manfaat. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami hidup dalam satu majlis yang mana majlis ini majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, janganlah kau keluarkan kami daripada majlis ini, janganlah kau keluarkan kami daripada surau ini, janganlah engkau keluarkan kami daripada rumah Allah ini, melainkan ya Allah, kau ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunkanlah dosa isteri kami, anak-anak kami, adik-beradik kami dan seluruh
ahli keluarga kami dan seluruh umat Islam di atas muka bumi ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berkatilah masa kami ya Allah, berkatilah kehidupan kami ya Allah, berkatilah segala wang rezeki yang kami dapat ya Allah. Semoga apa yang kami dapat itu kami dapat sumbangkan kepada Islam ya Allah. Ya Allah, masih lagi ada berbaki beberapa hari dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan untuk kami betul-betul beribadah untuk kamu ya Allah. Datangkan keikhlasan kepada kami ya Allah. Datanglah ketaatan kepada kami ya Allah. Datanglah ketakwaan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu apa yang Ya Allah, kami tahu yang segala kehidupan ini ada perakhiran ya Allah. Maka kau matilah kami ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Janganlah kau matikan kami dalam keburukan ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.